Shalom. 平安。 Kita sungguh bersyukur boleh kembali bertemu di dalam ibadah minggu ini. 我们感谢神，今天又再次在我们的崇拜会相遇。 Baik Bapak Ibu yang berada di rumah, 要是弟兄姐妹们在各自的家里， mungkin di antara Bapak Ibu juga ada yang di tempat berbaring di rumah sakit. 也许弟兄姐妹们也有的在医院正在住院。 Tapi biarlah seluruh keberadaan kita, mari kita tujukan kepada Dia yang akan berfirman kepada kita. 但愿我们的所在，我们就是今天带着我们的自己，完全的献于神。 Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. 在我们听到之前，我们要低头祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan, kebenaran firman-Mu akan Kau sabdakan melalui kedua hamba-Mu pada saat ini. 主啊，我们满心感谢你的真道，你将让两个你的仆人传讲。 Biarlah firman Tuhan bukan hanya kami pahami, tetapi juga kami alami dalam kehidupan kami ini. 好，让我们不单单是听到，但是我们可以真正的经历到你的真理。 Kami membutuhkan akan kuasa urapan Roh Kudus kepada setiap kami dan juga kedua hamba-Mu. 因为我们实在的需要你告磨你两位仆人，你也需要告磨我们每一个的心。 Kami merindukan Tuhan untuk dapat menangkap akan isi hati-Mu yang Kau sampaikan pada hari ini kepada kami semua. 我们渴望就是听到你的心意，就是讨你的喜悦。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami alaskan doa kami ini. 我们奉主耶稣基督的名，就是我们唯一的真道来祷告。 Amin. 阿门。 Tema firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini sesuai dengan surat dari majelis adalah bangkit dan bergiatlah. 我们今天的讲题就是振作吧，积极起来吧。 Nats yang diambil dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. 我们经节就是在箴言书第6章6到11节。 Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. 懒惰人呐、你去查看蚂蚁的动作，就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时聚捡粮食。懒惰人呐、你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？在睡片时打盹片时，抱着手躺卧片时，你的贫穷就必如强盗速来，你的缺乏仿佛拿兵器的人来到。 Pada tahun 2011, tahun 2012, dunia dikejutkan adanya penemuan para arkeolog di Brasil, adanya sebuah kota megapolitan yang didirikan oleh pasukan semut dan itu menyaingi tembok besar Wang Lijiazhen yang ada di China. 在2011到2012年，在巴西那个考古学家发现一个非常震撼世界的，就是有极大的一个大都市，就是蚂蚁社群、蚂蚁群体来建造的一个蚁丘。它就他们说这个蚁丘呢，可以比我们中国的万里长城这么复杂。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kota ini disebut kota megalopolis, di mana kemudian di sana ada infrastruktur yang dibangun, ada jalan raya, ada jalan setapak, ada ventilasi udara. 甚至被称为一个蚂蚁大都市，因为呢，这个大都市里面有了街道，有了其他的很多设施，有了下水道，有了人行道，也有通风道。 Ada tempat pembuangan sampah, tapi di situ juga ada tempat di mana di sana ada taman jamur yang dimanfaatkan sebagai sumber makanan mereka sehari-hari.
也有这个垃圾处理的地方，也有那个培养那个他们的蘑菇园，因为呢他们是给他们供粮食的那个蘑菇园。 Kota ini dibangun oleh ratusan juta semut. 这个都市是1万只蚂蚁建造成的， Mereka memiliki pembagian tugas yang begitu jelas. 他们的工作分配是非常清晰的， Ada yang mengumpulkan daun, 有的收集树叶， ada yang bagian menumbuhkan jamur Ya, untuk dah, supaya Syekh. bertumbuh besar. 有的是培植那个蘑菇，让蘑菇成长， Ada yang membuang sampah, 有的是丢垃圾、处理垃圾， ada yang membuang parasit yang berbahaya buat mereka. 有的就是消除，就是有些有害的那个寄生植物。 Dikatakan ada semut-semut yang besar yang bertugas sebagai tenaga keamanan yang melindungi semua penghuninya. 有一部分是个子比较高大的蚂蚁呢，它们是保卫它们的领土的。 Kadang-kadang yang berbadan besar itu dikerahkan untuk menggali lubang, menggali liang. 甚至这些大个子呢，他们被派去挖通道，去挖他们的窝。 Sehingga koloni semut yang seperti ini disebut sebagai superorganisme karena mereka sangat teliti di dalam mengatur kotanya. 这些蚂蚁的群体甚至被称为是超级的有机体，因为他们是非常有策略的来管理这个大都市，管 Di 理的井 Merauke 井有 juga 条。 ada rumah semut yang disebut sebagai musamus. 在我们印尼的那个梅劳克有一个蚂蚁的蚁丘这么大，它们叫做穆萨穆斯。 Saya pernah pergi ke sana dan saya melihat ada satu rumah semut yang tingginya 5 meter dan diameternya 2 meter. 我去看过，在那里的一个那个蚁丘呢，它高达5米多，还有呢它的直径达2米。 Pada waktu saya memegang akan bangunan ini, wah begitu kokohnya bangunan ini. 我一摸这个蚁丘的时候，我发觉十分结实。 Saudara-saudara, pada waktu semut membangun semuanya ini bukan tanpa halangan. 当这些蚂蚁建造或者这些盖这个蚁丘的时候，不是没有挑战的。 Di tengah ketidakberdayaan dan keterbatasan secara fisik yang dimilikinya, 在他们的无助当中，在他们身体非常有限当中， mereka diliputi juga oleh berbagai kegagalan, situasi yang paling sulit pada waktu membangun kotanya itu. 加上遇到很多失败、很多挫折，非常艰难的过程。 Konon menurut cerita orang-orang di Merauke, 据说呢，那个买老客的居民这么说， waktu mereka itu membawa bahan bangunan untuk membangun akan rumah semut itu, 当这些蚂蚁呢，就是为这个蚁丘供应材料的时候， mereka harus pasrah dengan lebatnya hujan yang melanda pada saat itu. 常常是倾盆大雨， Sehingga pada waktu bangunan mereka belum tinggi, 所以他们所堆砌的那个蚁丘还没有达不到多高的时候呢， maka ada genangan air yang menghempaskan semuanya itu. 就被水淹没了或者吹倒了。 Tetapi mereka tidak pasrah, 但是他们不会沮丧， mereka tidak putus asa. 他们不会失望， Sehingga pada waktu cuaca sudah baik, 所以雨过天晴的时候， mereka kembali membangun, 他们 saudara. 就重新的盖起来。 Mereka kembali untuk melakukan apa yang direncanakan oleh mereka. 他们重新在努力做他们所做的目标， Saudara, mereka berhasil membangun sebuah megalopolis yang luar biasa. 甚至于他们就成功了就是盖起一个蚂蚁的大都市。 Untuk apa, saudara-saudara? 为什么？ Untuk masa depan mereka. 就是为了他们自己的将来 Pada waktu menghadapi masa paceklik, 当饥荒来临的时候， mereka juga melindungi diri mereka dari panas teriknya matahari yang bisa memusnahkan mereka. 他们能够就是保护自己，就是逼着那个炎热的太阳。 Dan disinilah kita melihat bagaimana ketekunan mereka bekerja keras, bekerja dengan smart, kolaboratif dan strategik. 这里我们看到他们殷勤的工作，他们合作的很好，他们努力，他们刻苦耐劳，他们有策略的工作。 Ketekunan seperti inilah digambarkan oleh firman Tuhan ribuan tahun yang lalu. 就是这种殷勤，我们发现几千年前，我们的圣经就已经记载 Di 了。 dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 9.
在箴言6章6到9节， yang sudah kita baca tadi. 就是刚才我们所念读的。 Di sana itu memberikan satu nasihat yang begitu bijaksana yang dapat diringkas dengan satu kata saja, yaitu ketekunan. 箴言的教导是非常有智慧的，那可能可以总结为一个词，就是殷勤。 Ketekunan itu adalah upaya yang konstan dan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai yang apa yang akan dilakukan. 殷勤就是我们持续不断的，而且全心全意的来好好去工作，达到我们所定的目标。 Mengerahkan seluruh tenaga dan daya upaya pikiran terus-menerus dengan gigih untuk mewujudkan impiannya. 把所有的体力、精力全力以赴的付出来。 Ketekunan inilah menyebabkan manusia itu tidak gampang putus asa dan tidak cepat menyerah dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya. 而就是这种殷勤，使得一个人呢，不管多艰难的生活，他都不愿意很容易的放弃，也不愿意很容易的投降。 Nah, ketekunan ini adalah satu ketekunan yang sungguh-sungguh diajarkan oleh Tuhan melalui Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 9 ini. 这种殷勤就是神透过箴言6章6到9节要教导我们的。 Lalu apa inti pengajaran Amsal ini bagi kita pada masa kini? 那箴言教导我们的这种教育呢，到底对我们现今的生活又有什么影响呢？ Kita sekarang ini dalam keadaan pandemi, keadaan yang begitu sulit dan kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. 在这个疫情非常艰苦，我们也不知道什么时候可以结束。 Kita ini tidak mengerti kapan keadaan itu akan stabil. 我们不懂什么时候才可以回到稳定的情况。 Sekarang kita menghadapi banyak kesulitan. 现在我们面临很多困难。 Lalu inti dari Amsal pasal 6 ayat 6 dan 9 bagi kita semuanya adalah 但是箴言6章6到9节要对我们说的是什么？ di dalam keadaan sulit yang seperti ini, biarlah kita sebagai umat orang yang percaya, kita menjadi pemenang bukan pecundang di dalam menjalani peperangan kehidupan kita pada saat ini. 尽管在这么艰苦的状况下，我们在面临日常生活中的每一场战争，我们作为信徒要做一个得胜者，而不是失败者。 Amsal inilah yang mengajarkan kepada kita melalui ketekunan itulah menjadikan kita bisa bangkit dari keterpurukan. 箴言教导我们，就是透过那种殷勤呢，我们可以从暴跌中振作起来。 Kita bisa di dalam kehidupan kita bergiat dari segala keputusasaan, kita sudah menyerah, kita sudah give up dengan keadaan yang ada. 在我们生活中，我们虽然感觉到绝望，感觉到沮丧，我们要投降，我们要放弃。 Sekali lagi saudara, bahwa tema pada hari ini itu merupakan satu nasihat yang penting bagi kita semuanya. 今天的讲题对于我们来说是一个非常重要的提醒劝告。 Di tengah kita tidak mengerti kapan pandemi ini akan berakhir. 在我们完全不懂这个疫情要什么时候结束的时候， Bahkan ada yang meramalkan kemungkinan virus ini tidak akan dengan cepat mudah sirna dari muka bumi ini. 甚至人家预测说，这个病毒是不会完全的消失，从这个世界上消失。 Masalah ini serius bagi kita, kita tidak akan kembali 100% pada kehidupan kita yang lama. 这个问题对我们是非常重大的，因为我们不能100%的回到以前或者原来的生活方式。 Kemungkinan kita akan menghadapi satu kehidupan dengan tatanan yang baru di dalam pekerjaan kita masing-masing. 也许我们会面临一个在我们工作、我们生活中的一个新秩序。 Tatanan yang baru dalam kita berkuliah, di dalam kita belajar. 我们上大学，我们学习都有这个新秩序。 Tatanan yang baru dalam kita mengatur perusahaan, mengatur segala usaha kita. 我们管理公司、我们的企业都要有这个新秩序。 Tetapi juga ada tatanan baru bagaimana kita setiap saat harus siap untuk menghadapi serangan dari virus ini. 也同时，我们要有一个新秩序来面临这个病毒随时随刻可以攻击我们。 Dan kita tidak tahu, saudara-saudara,
bahwa ke depan itu tidak ada masalah yang lebih serius lagi yang akan kita hadapi. 而且弟兄姐妹，我们也不知道将来会不会比这个更严重的问题我们将面临。 Tetapi biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita 但是今天神的话语又在提醒我们， ketekunan yang seperti apa yang dikerjakan kita sebagai orang percaya agar bisa bangkit dan bergiat dalam kehidupan sehari-hari. 我们身为信徒要拥有什么样的殷勤，好让我们在困苦当中可以振作起来、积极起来， Sehingga kita menjadi umat pemenang bukan pecundang di dalam menghadapi situasi yang begitu sulit ini. 以至于我们在面对困境的时候，还能够成为得胜者，而不是失败者。 Mari kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, saudara. 我们要向主耶稣的生活学习。 Selama pelayanannya 3,5 tahun, Tuhan Yesus menghadapi begitu banyak kesulitan demi kesulitan di dalam pelayanannya. 在他服侍的3年半的时间当中，主耶稣面临很多困难， Namun Tuhan Yesus tetap kemudian di dalam kehidupannya bangkit dan bergiat di dalam menjalani jalan pelayanannya sebagai utusan Bapa. 但是主耶稣一直不断的振作起来、积极起来，面对一步的一步、一个的一个困难， Walaupun menjalani Via Dolorosa yang begitu sulit, 甚至他要面临走上这个十架之路，非常艰难。 tetapi Tuhan Yesus itu menuntaskan secara sempurna 但是主耶稣呢，彻底的完成了 apa yang dia harus lakukan di muka bumi ini. 他在这世界上他要完成的，他已经彻底完成了。 Ada 2 langkah penting yang kita belajar dari Tuhan Yesus 我们要从主耶稣的身上学习2个重要 agar 的， di tengah segala situasi yang begitu sulit yang menghantam hidup kita, 就在种种的困难攻击我们的生活的时候， kita tetap bisa bangkit dan bergiat di dalam seluruh kehidupan kita. 好让我们可以一直不断的振作起来、积极起来，来努力面对这个生活。 Yang pertama, saudara, 第一， bertekun dalam membangun kehidupan spiritualitas yang kuat. 殷勤的建立结实稳固的灵命生活。 Markus pasal 1 ayat 35 di sana dikatakan, 马可福音第1章35节这么说： pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 次日早晨天未亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。 Dalam pelayanan sesibuk apapun, Tuhan Yesus tekun berdoa kepada Bapa untuk membangun relasi yang intim dengan Bapa. 不管他的服侍有多忙，服侍再忙也好，他一直培养与神在一起的，与神培养亲密关系的时间。 Bayangkan di dalam Markus pasal 1 dikatakan sejak pagi Tuhan Yesus sudah mengajar dan mengusir setan. 在马可书第1章那里记载，耶稣从早就已经教导人家，就已经赶鬼， Membesuk dan menyembuhkan ibu mertua Petrus. 去拜访并医治彼得的岳母。 Menjelang malam sesudah matahari terbenam, begitu banyak orang kembali datang kepadanya, yaitu orang sakit dan kerasukan setan. 天晚日落的时候，又有人带着一切害病的人，而且被鬼附的人来。 Tentu pelayanan ini sampai jauh malam. 当然了，这些服饰都一直到深夜才结束。 Namun dalam Markus pasal 1 ayat 35, 但是在第1章35节那 di 里， situ Tuhan Yesus memprioritaskan untuk bertekun, berdoa, berelasi dengan Bapa. 主耶稣将殷勤与神培养关系放在首位， Demikian juga pada waktu dia menghadapi Via Dolorosa. 也是当他面临十架之路的时候， Saudara, kita melihat bahwa jalan salib itu adalah jalan yang begitu sulit bagi Tuhan Yesus. 我们知道十架之路是对主耶稣来说是一个非常艰苦的事。 Sehingga pergumulan Tuhan Yesus dikatakan dalam Markus pasal 1 ayat 32 sampai ayat 33. 所以呢，在马可福音第1章33节说， Ia sangat takut dan gentar. 他非常惧怕， Lalu katanya kepada mereka, 然后他对他们这么说： hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. 我的心非常的惊恐，好像要死了一样。
Saudara bayangkan kata-kata ini kalau seandainya kita alami dalam kehidupan kita. 我们可以想象这句话如果发生在我们的身上， Bukankah ini pergumulan yang berat menghadapi via dolorosa, menghadapi cawan murka Allah itu? 这不是一个非常艰苦、极其艰难的一个挣扎吗？就是他面临的十架之路，是神的盛怒的杯。 Lukas pasal 22-44 juga memberikan keterangan yang begitu jelas. 路加福音22章44节也这么说，说得非常清楚。 Ia sangat ketakutan. 耶稣极其伤痛， Dan kemudian dengan sangat ketakutan dikatakan, dan makin sungguh-sungguh berdoa. 他非常惊恐，然后祷告呢更加恳切了。 Bapak Ibu coba lihat, semakin takut dia semakin sungguh-sungguh berelasi dengan Bapa di surga. 弟兄姐妹，你看他越是惊恐的话，他与神的关系越是亲密。 Dan dikatakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. 圣经记载说，他的汗珠如大血点滴在地上。 Coba saudara bayangkan apa yang telah terjadi di dalam diri Tuhan Yesus pada saat itu. 我们可以想象那时候主耶稣经历的、感受的是什 Dia 么？ mengalami satu pergumulan dan kesulitan yang begitu besar, saudara. 他经历一个非常艰苦、非常困难的事情， Kemana dia minta pertolongan itu, saudara? 他要向谁求救呢？ Dia hanya berlutut dan kemudian dia berseru kepada Bapa di surga. 他只能跪下来向他的阿爸父呼喊。 Saudara, itulah yang membuat kita terkejut, saudara. 这就是让我们非常惊讶的， Di dalam Markus pasal 14 ayat 41 sampai 42. 因为在马可福音14章41到42节， Setelah 3 kali dia berdoa, 他3次祷告之后 di，sana dikatakan seperti ini. 这里记载说， Saatnya sudah tiba, lihat anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. 时候 Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. 够了，时候到了。看呐、人子被卖在罪人手里了，起来，我们走吧。看呐、那卖我的人进了。 Saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu kemudian berkata kepada para muridnya, bangun. 这里我们看主耶稣说：“起来吧。” Saudara, disinilah kita lihat bagaimana ketekunan Tuhan Yesus di dalam berelasi dengan Bapa di surga. Memberikan satu kekuatan yang kokoh di dalam hidupnya. Untuk menghadapi situasi yang paling sulit, dia tetap kokoh dan bangkit. 我们清楚的看见，在主耶稣怎么殷勤的跟他在天上的阿爸父培养属灵的关系，就是他在最艰难的情况下，他还能够坚强的面对，坚强的振作起来。 Saudara, pada hari ini kita tidak tahu kapan pandemi itu akan berakhir. 弟兄姐妹，今天我们根本不知道疫情什么时候要结束。 Sekali lagi juga saya ulangi, 我再重复一遍， kesulitan ke depan yang terjadi seperti apa belum bisa kita prediksi. 前途或未来的困境，我们无可预测。 Kita dipanggil untuk mempersiapkan masa depan. 我们被召是要准备、预备我们的未来， Masa depan keluarga kita. 我们家庭、家人的未来， Masa depan seluruh usaha dan pekerjaan kita. 我们企业、工作、事业的未来， Masa depan dari gereja kita. 我们教会的未来， Masa depan dari seluruh apa yang menjadi cita-cita dalam kehidupan kita. 我们所有梦想，我们神所托付我们的未来， Di tengah ketidakpastian yang seperti ini, 就在动荡不安的情况下， saudara, bagaimana kemudian kita itu harus mempersiapkan diri kalau seandainya terjadi satu situasi yang lebih buruk terjadi. 我们又如何预备自己面临，比如说前面有更糟糕的事情会发生？ Bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai umat pemenang, bukan pecundang dalam kehidupan kita. 我们身为基督徒，我们要做个得胜者，不是失败者，又如何行呢？ Saudara, kita harus membangun satu kehidupan spiritualitas yang kokoh. 弟兄姐妹，我们要建立一个结实的灵命， Dengan cara kita bertekun, berelasi dengan Bapa di surga, melalui doa yang kita sampaikan, membaca firman setiap hari. 透过
我们不断的祷告，我们亲密的关系，我们与神每天祷告读经。 Saudara, kalau kita lihat tadi semut membangun kota yang begitu kuat, yang begitu luar biasa, kota megalopolis. 弟兄姐妹，若是我们刚才记得蚂蚁都可以建造大都市， Mereka bertekun membangunnya. 因为他们殷勤的工作。 Bagaimana kita membangun kehidupan spiritualitas keluarga kita yang kokoh. 我们也要如何建造我们家庭的灵命生活这么结实？ Satu kehidupan keluarga kita yang kuat. 我们也要我们的家庭的生活非常的牢固稳定。 Saudara, tidak ada jalan lain kecuali saudara bertekun di dalam doa, berrelasi dengan Bapa di surga. 没有其他的办法，就是我们要殷勤的祷告，殷勤的与神培养关系。 Kita berrelasi dengan Bapa, membaca firman Tuhan setiap hari, itulah yang menuntun seluruh kehidupan kita. 与神建立关系，每天祷告，这个会带领我们的生活。 Saudara, saya ada seorang teman yang sudah hopeless. 弟兄姐妹，我有一个朋友，他感觉已经没有希望了。 Dia berkata kepada saya, 他对我这么说 saya sudah tidak tahu lagi apa artinya sukacita dan apa artinya duka cita ataupun kepedihan hati itu.：“ 我实在不知道了，快乐与沮丧有什么区别？ Dia sudah tawar hati. 因为他灰心了。 Saudara setelah ceritakan semua kisahnya, 然后他就给我诉说一切的故事。 saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa berkata apa-apa terhadap dia. 我身为神仆，什么也不能跟他说。 Lalu saya memberikan satu nasihat. 然后我就给他一个劝告， Saya katakan seperti ini, 我这么跟他说： maukah engkau berkonsentrasi, fokuskan hidupmu kepada Allah, bukan kepada masalahmu. 你愿意不愿意把焦点转向神的身上，不是转向你的问题的身上？ Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, saudara. 他突然间大笑起来， Dia mengatakan nasihat yang kuno. 他说这个是非常过时的劝告。 Rohaniwan kalau bicara seperti ini. 你们神学家呀，讲话都是这样。 Saya katakan pada dia, 我对他说： baik kalau begitu saya tidak bisa menasihati kamu lagi. 好吧，那我也不知道该跟你说什么啦。 Itu mungkin satu nasihat yang saya miliki yang dapat saya berikan kepada kamu. 我刚说的就是我所有的最好的给你的。 Berapa hari kemudian, saudara, 过了几天， dia menelpon saya kembali. 他又给我打电话， Saya ikut nasihat itu. 他说我遵守了你的劝告。 Saya semakin memandang kehidupan itu ternyata terbalik. 我越是可以看到生活中是有一个相反性的。 Di tangan-tangan kanan saya itu, saya bersandar kepada apa yang saya miliki. 在我的右手旁，我依靠我所拥有的； Di tangan kiri saya itu mengandalkan Tuhan. 在我的左手旁，我就依靠神。 Pada waktu saya fokus kepada Tuhan, 当我把焦点转向神的身上， saya melihat genggaman tangan kanan saya 我看见我的右手， dan saya juga melihat genggaman tangan kiri saya. 我又看见我的左手。 Tetapi akhirnya saya tahu, 但是最终我还是发现， genggaman di tangan kiri saya 我左手的那个把握， itu yang harus saya pegang. 这才是我可以依靠的。 Saudara, dalam kehidupan kita pada hari ini, 弟兄姐妹，在我们现今的生活中， apakah engkau mengandalkan segala apa yang ada dalam dirimu pada saat ini? 你是否依靠着你所拥有的？ Atau engkau mengandalkan Tuhan yang kau pegang erat-erat di tangan kamu? 或者你依靠的是神，你就是紧紧的握着他的手。 Mari kita membangun satu kekuatan yang kokoh dalam kehidupan spiritualitas kita. 来吧，我们要建立我们灵命，我们结实稳固的灵命。
yakinlah situasi apapun tidak akan menghempaskan kehidupan kita. 要确定，不管面对什么情况，都不会把我们的生活吹走。 Yang kedua, saudara, 第二点， bertekun dalam melaksanakan kehendak Allah. 殷勤的遵行神的旨意。 Walaupun sangat berat beban yang harus tanggung oleh Tuhan Yesus, 尽管主耶稣要担当的是非常重的担， namun Tuhan Yesus bertekun dalam melaksanakan kehendak Tuhan. 但是他还是殷勤的遵行神的旨意。 Di dalam doanya di Getsemani dalam Markus pasal 14 ayat 36. 在他在科西玛尼园祷告的时候，马可福音14章36节这么说。 Katanya, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. 他说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。” Di tengah segala kesulitan yang ada, justru disitulah Tuhan Yesus berkata, kehendak Bapa itu yang terbaik. 就是在他极其艰难的困境中，主耶稣还说，神的旨意还是最好的。 Dibandingkan dengan keinginan diri kita. 比起我们自己的欲望， Dan Tuhan Yesus itu secara konsisten di dalam kehidupannya bekerja sesuai dengan kehendak Allah Bapa. 主耶稣在他生活中一直不断持续的守着神的旨意。 Sehingga dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 dikatakan seperti ini. 所以在约翰福音4章34节这么说： Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. 我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的工。 Tuhan Yesus melukiskan makanan Dia sehari-hari adalah melaksanakan kehendak Bapa di surga. 主耶稣给我们描示，就是他每天的食物吃的东西都是遵行神要他行的， Dan menyelesaikan pekerjaan Bapa di dalam kehidupannya. 完成神在他的身上要完成的工作。 Sehingga dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita. 所以在这一部分，主耶稣要教导我们， Di tengah situasi yang seperti ini, 尽管在这样的情况下， apakah kita mau mengerjakan apa yang menjadi ambisi kita, pekerjaan kita masing-masing, apa yang menjadi hal yang membuat kita itu berjuang adalah demi kenikmatan, kesenangan, kesukacitaan bagi diri kita. 我们奋斗的目的，我们奋斗的面向的这个方向，是不是我们的欲望，我们所取得的，我们所要的？ Di tengah segala kesulitan seperti itulah Tuhan Yesus mengajarkan Dia tetap konsisten untuk mengerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa. 在这种艰难的情况下，主耶稣给我们的榜样就是他还是殷勤遵行着神要他做的。 Sehingga di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. 所以在腓立比书2章9到11节， Di sana dikatakan Tuhan Yesus memuliakan Allah Bapa. 这里记载说，主耶稣要荣耀阿爸父的名。 Sehingga dalam ayat 11 ayat 9 dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 所以呢，神的将他升为至高，又赐给他那超乎万名之上的名。 Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不屈膝。 Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。 Justru apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Allah di dalam situasi yang paling sulit. 就是主耶稣所行的，就是在最艰苦的情况下，还遵守神要他遵守的。 Disitulah nama Allah dipermuliakan. 这样是把荣耀归于神。 Dan Bapa itu berkenan dengan segala apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 而且阿爸父是悦纳、喜爱主耶稣所做的。 Oleh karena itu Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 juga mengatakan yang sama. 所以呢，使徒保罗在提摩太后书4章7到8节也这么说： Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。
Paulus mengakhiri pertandingan dengan baik dalam hidupnya. 保罗已经结束了一个生活中美好的仗， Melaksanakan kehendak Bapa. 他遵行了神的旨意。 Dan ayat 8 dia berkata, 第8节他这么说： sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. 从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义审判的主，到了那日要赐给我的，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。 Apa yang dapat kita pelajari, saudara? 我们可以吸取什么教训呢？ Baik Tuhan Yesus maupun Paulus mengajarkan kepada kita. 主耶稣、保罗也是这么教导我们， Di dalam situasi yang paling sulit apapun yang kita hadapi. 就是情况再苦的话， Di dalam penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. 就是在神允许我们经历的那些痛苦， Dalam kondisi ketidaknyamanan itu ada di dalam diri kita. 它让那个不舒服、不舒适的感觉一直成为我们的阴影。 Di situ ada kehendak Tuhan yang ingin dikerjakan oleh kita semuanya. 就是在那里有他的旨意，他要在我们的身上完成。 Di tengah situasi yang sulit seperti ini, jangan kita menyerah. 就是在非常困苦的困境，像我们面临的， Di 我们 tengah 不要 kesulitan 放 yang 弃。 seperti inilah Tuhan ingin berbicara kepada kita, menyatakan kehendaknya. Itulah yang harus kita lakukan supaya nama Tuhan itu dipermuliakan. 就是透过这些困境，主要向我们说话，只要引领我们度过一切，好让我们使他的名得荣耀。 Kemenangan yang kita miliki bukanlah kemenangan untuk memuaskan diri kita. 我们的得胜不是为了满足自己的欲望， Kemenangan yang kita miliki pada waktu kita menjalani hidup ini adalah kemenangan pada saat kita bisa memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. 我们所追求的，我们要得胜，在这个生活中是追求要为他加添荣耀。 Saudara, sekali lagi masa depan kita tidak tahu. 我再次说，我们的未来我们根本不能预测。 Kapan pandemi ini berakhir kita tidak tahu. 疫情什么时候结束，我们也不知道。 Kesulitan apa yang terjadi kemudian kita juga tidak tahu. 将来还有更大的困难，我们也不知道。 Tetapi pada keadaan yang seperti inilah Tuhan kembali berbicara. 但是在这种情况很困 Mari 苦 kita 的，他再次告诉我们，我们来， bertekun. 我们要殷勤， Bertekun untuk melaksanakan kehendak Allah. 我们要殷勤的去遵守神的旨意。 Kalau Tuhan berikan pekerjaan kepada kita, 要是神赐给我们工作， mari kita kerjakan semua itu sesuai dengan kehendak Allah. 我们要好好的去干，就是按照他的旨意去执行， Melalui pekerjaan kita, biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang. 好让透过我们的工作，我们能够成为众人的祝福。 Demikian juga pada waktu kita ini sedang kuliah, bosan dengan perkuliahan secara online. 同样的，我们大学生，我们正在上大学，我们觉得这样线上的上课非常无聊。 Pernahkah kita berpikir justru dalam keadaan yang seperti inilah, 我们有没有想过，就是在这种情况下， biarlah kita juga boleh menghiburkan kepada mereka yang mengalami keadaan yang sama dengan kita. 我们也可以安慰跟我们经历同样的事情的人。 Demikian juga saudara pada waktu kita itu sedang work from home ini. 同时，我们也在家办公， Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang terjadi. 也许面临很多困难。 Tapi apakah kita tidak pernah berpikir kalau pandemi ini diizinkan Tuhan supaya kembali kita juga 但我们是否想过，要是这个疫情是神允许的， kesempatan untuk memperhatikan keluarga kita. 我们便有机会来关怀我们的家人。 Demikian juga gereja di dalam keadaan seperti ini. 教会在这个情况下也一样。 Yang dulunya mengandalkan pemuridan dengan communal offline di gereja misalnya. 以前我们依靠的就是在场的敬拜，在场的小组， Apakah pendulum itu kembali kepada Kisah Rasul pasal 2? 或者那个钟摆又回到我们这个使徒行传第2章， Di mana pemuridan itu dilakukan di rumah kita masing-masing. 这个门徒训练就是在家中这样进行的， Untuk memperkuat kehidupan spiritualitas keluarga. 来坚固稳定我们家庭的生活。 Demikian juga keluarga bisa berdoa bersama-sama di tengah kesulitan yang ada. Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi keluarga kita masing-masing. 我们也可以与家人一起祷告，就是
跟上帝诉说我们的困境，然后也知道神在我们当中有什么旨意。 Seorang teman saya bersaksi seperti ini. 我有一个朋友这样见证说， Pada waktu saya WFH, 当我在家办公的时候， saya pertama marah-marah sama Tuhan. 我第一次就向神发怒， Tetapi saya sekarang mengucapkan segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi Bapa. 但是我现在反倒呢向他献上一些尊贵荣耀感谢。 Mengapa? 为什么？ Di tengah segala kesulitan, 就是在一切困境当中， akhirnya dia membangun kehidupan spiritualitas keluarganya. 他可以殷勤的建造他家人的灵命生 Di 活。 tengah pergumulan pekerjaan dan usahanya yang hampir bangkrut itu, 就是在他工作中，在企业中就是将近倒闭的那种挣扎中， di tengah WFH ini dia rajin berdoa bersama-sama dengan keluarganya. 在这个在家办公的期间，他常常与家人一起祷告。 Dia berkata apa, saudara? 他说什么呢？ Saya menemukan anak saya. 我寻回了我的孩子， Anaknya yang tidak percaya kepada Tuhan. 我那个不相信神的孩子， Anak yang tidak mau pergi ke gereja. 我那个不要去教堂的孩子。 Justru anak inilah yang menguatkan keluarga itu. 这个孩子反倒兼顾了这个家庭。 Anak itu berkata apa? 这个孩子说什么呢？ Di tengah pandemi yang seperti ini, 在这种疫情当中， Tuhan memberikan hadiah yang besar buat keluarga kita. 上帝赐给我们家庭一个很大的礼物。 Saya merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. 我感到神在我的生活中的存在。 Lalu anak ini berkata, 然后这个孩子再这么说： jangan takut, 不要惧怕， mari kita bangkit. 我们要振作起来， Mari kita optimis. 我们要积极。 Mari Papa, 爸爸， kita bergandengan tangan. 我们手牵着手， Kita bersama-sama memajukan lagi pekerjaan kita. 我们一同来让我们的工作再次可以改进。 Papanya menangis, saudara. 他的爸爸流泪了， Kenapa, saudara? 为什么？ Selama ini, pada waktu mereka bekerja sama di kantor, 就是其实之前呢，他们在办公室和就是一起工作， mereka selalu bertengkar. 他们一向一直争吵 Tidak cocok satu dengan yang lain. 就是性格上不合适。 Cara mengurus pabrik, usaha mereka tidak cocok. 当他们处理工作的方式，就是管理工厂的方式 Sering 都不合 terjadi 适， gontok-gontokan. 就是常常发出很多争执。 Justru saat ini, 就是在这个时 dia 刻， berkata, 他说 harta itu adalah harta yang tidak kelihatan. 其实真正的财产是眼睛看不见的， Tapi harta itu Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. 但是那种财产是神赐给我们的生活， Bersama dengan Tuhan, 与神同在。 mari kita bangkit. 我们要振作起来， Mari kita bergiat 我们要殷勤的 untuk membangun bisnis kita kembali. 来建立我们的公司。 Kiranya firman Tuhan pada hari ini, saudara, 但愿今天神的道 mengingatkan kita semuanya. 可以再次提醒我们， Di tengah keadaan yang situasi yang sulit ini, 在这个困境当中， mari kita membangun kehidupan kita yang kokoh. 我们要建立一个坚固的生活。 Pertama, membangun kehidupan spiritualitas keluarga yang kokoh dan kuat. 第一，就是我们要建造一个非常结实、稳固的家庭的灵命生活。 Yang kedua, bertekun untuk melaksanakan kehendak Tuhan di seluruh aspek kehidupan kita. 第二，就是我们要殷勤的遵行神在我们生活中各方面的旨意。 Apakah saudara mau melaksanakannya? 你是否愿意遵行？ Bertekunlah, saudara. 我们来殷勤， Kehidupan kita akan kokoh. 那我们的生活就会稳固起来。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Bapa yang di surga, 我们在天上的阿爸父， terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada hari ini. 我们感谢你今天的真理， Biarlah kami belajar dari kebenaran firman-Mu. 好让我们可以从你的真理中吸收 Membangun kehidupan keluarga kami yang kokoh dan kuat. 如何我们可以建造我们家庭的稳固的 Kami 生活。 bertekun di dalam membangun relasi dengan
Allah. 我们要殷勤的跟神培养关系。 Kami bertekun untuk melaksanakan kehendak Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kami masing-masing. 我们要殷勤的在我们生活的各个方面来遵行神的旨意， Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. 好让神的名被荣耀。 Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. 感谢神，你在至高至大的神， Soli Deo Gloria. 一切荣耀都归于我们的神。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。